Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama kembali dalam ruangan kuliah maghrib dan merupakan penutuplah kepada pengajian ataupun penangguhan kepada pengajian kitab bimbingan mukmin. Oleh kerana minggu depan tu malam mengajar ni malam tarawih dah. Tarawih awal puasa. Baik. Jadi insya-Allah maknanya lepas daripada malam ni umur panjang kita akan sambung balik lepas raya lah. Sepatutnya amor rancang dulunya kita dapat habiskan tajuk ni ataupun bab ni. Cuma bab ni agak panjang, iaitu bab berkenaan dengan pergaulan kita, berkenaan dengan persahabatan kita, berkenaan dengan tanggungjawab kita sesama muslim dan tanggungjawab kita kepada jiran-jiran kita, kemudian tanggungjawab kepada kaum kerabat kita, dan akhir sekali ialah tanggungjawab kita kepada dua ibu bapa. Walaupun begitu banyak dia punya terbantu majlis pengajian tapi alhamdulillah maknanya pengajian kita dapat sambung dari masa ke semasa, walaupun target kita ni agak ketinggalan sikit. Tapi walaupun begitu alhamdulillah, kalau tengok alik kita ngaji ni terbakar dah lah. Hampir nak bagi dua dah ngaji kitab kita ni. Jadi alhamdulillah. Pada malam ni kita nak sambung lagi berkenaan dengan hak tetangga ataupun hak jiran, dan sebagaimana satu ayat yang hamba baca pada minggu lepas, apa dia ni berbuat baik kepada jiran ni, maka Allah Subhanahu wa taala reka sekali dengan beribadat kepada dia, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kewajipan kita kena beribadat kepada Allah, kena bertauhid kepada Allah, maka begitulah kewajipan kita kena jaga hak jiran kita. Kita kena ada tanggungjawab yang perlu kita tunai kepada jiran-jiran kita. Dan pada minggu lepas kita boleh mengenali ataupun kita boleh faham bahagian jiran dalam Islam ni ada berapa? Ada 3 bahagian. Ada jiran yang mempunyai 3 hak daripada kita, ada jiran yang mempunyai 2 hak, dan ada jiran yang mempunyai 1 hak. Jiran yang mempunyai 3 hak ialah jiran yang beragama Islam, lagi pula kaum kerabat kita.
Kenapa? Kerana dia mempunyai hakul Islam, hak jiran dan juga hak kaum kerabat kita. Nah, hak orang panggil tali silaturahim. Ada jiran yang mempunyai dua hak, iaitu jiran yang Islam yang tidak mempunyai pertalian keluarga dengan kita. Itu dia ada dua hak, iaitu hak Islam dan hak jiran. Dan ada jiran yang mempunyai satu hak, iaitu jiran yang kafir. Dia tidak mempunyai hak Islam, tapi dia mempunyai hak kejiranan dengan kita. Jadi ada tanggungjawab lah kita terhadap dia. Dan Al-Imam Al-Ghazali sebagaimana lazimnya, sebelum daripada dia nak sebut berkenaan dengan hak jiran, hak jiran yang perlu kita tunai ni, maka terlebih dahulu dia bawa beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan kewajipan kita berbuat baik kepada jiran, dan ancaman daripada Rasulullah SAW apabila kita menyakiti jiran. Jadi kita sambung hadis Nabi ni. Kata dia sabdanya lagi artinya sabdanya Rasulullah lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hadis ni tuan-tuan boleh catat, hadis ni muttafaqun alaih. Maknanya hadis riwayat Bukhari Muslim daripada hadis seorang sahabat yang nama dia Abu Shuraihin. Seorang sahabat yang digelarkan dengan Abu Shuraih. Riwayat hadis ni melalui dia lah. Jadi yang sebenarnya hadis ni dia ada 3 keratan. Ini keratan yang pertama lah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ada keratan yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ada keratan yang tiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Okey, kita terjemah ni dulu. Jadi oleh kerana dia nak ambil poin sini lah. Ulama ni biasalah, kalau hadis tu panjang, maka kadang-kadang dia tidak ambil semua sekali. Dia ambil keratan hadis yang bersakut paut dengan tajuk yang dia nak bahas ni. Baik. Jadi keratan yang pertama ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Artinya barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia ada maka. Dia tinggal huruf fa tu tak? Kalau kita nak terjemah cermat sikit lah. Muka terjemahan ni bukan huraian ni, terjemahan. Sebenarnya kita terjemah ayat Quran ko, kita terjemah hadis Nabi ko, sepatutnya tidak tinggal perkataan-perkataan tu. Muka kita terjemah. Kecuali kita nak merumuskan dia punya makna lain lah. Ini terjemah ni ialah balik bahasa. Baik. Jadi barang siapa yang adalah ia beriman, sepatut terjemah lagu tu. Barang siapa yang adalah ia beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah, sepatutnya ada maka tu. Pasal dia terjemuh kepada huruf fa. Huruf fa tu. Maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Artinya maka hendaklah ia memuliakan jiran-jirannya. Jadi dalam hadis ni seolah-olah lah Nabi nak rakyat kepada kita di antara syarat imannya ialah kena memuliakan jiran tetangga. Seolah-olah Nabi SAW menafikan iman
daripada mereka yang menyakiti jiran, yang mengkhianati jiran dia. Tuan-tuan boleh tulislah mafhum dia tu. Nah, tu mafhum dia. Adakah tak berimeh sungguh? Amo sebut dah apa? Seolah-olah. Dia orang ni dikata tak berimeh apabila batal syahadah dia lah. Baru benar-benar tak berimeh. Lagi mana dia ni tidak batal syahadah dia, walaupun dia jahat setara mana wak khianat kat orang sekalipun, tapi masih lagi dia seorang yang beriman. Ya, orang Islam ni kita yakin, apabila kita yakin, manusia ni apabila kita yakin dia mengucap 2 kelima syahadah, maka tak boleh kita nak kata dia tu kafir. Selagi mana kita tidak tengok, selagi mana kita tidak dengar, kita tidak tengok benda yang boleh memurtadkan dia, lagi mana kita tak dengar perkataan-perkataan yang boleh memurtadkan dia, ataupun kalau dia sebut perkataan-perkataan yang memurtadkan dia sekalipun, kita tak boleh juga nak tuju mung kafir, mung ni murtad. Kita hanya boleh goyak batasan iman, batasan Islam. Mana-mana orang yang berkata dengan perkataan pergian-pergian akan murtad dia. Mana orang yang berbuat dengan perbuatan-perbuatan sekian-sekian, maka akan murtad. Kita boleh goyak gitu. Tak boleh kita tunjuk mu ni murtad. Tak boleh lagu tu. Boleh faham dah? Jadi seolah-olah, faham seolah-olah dah? Seolah-olah Nabi SAW nak menafikan iman daripada mereka yang menyakiti jiran dia. Seolah-olah tak ada iman orang lagu ni. Dan seolah-olah syarat nak sah imannya kena berbuat baik kepada jiran. Itu faham molek dah. Keratan yang kedua, mu sebut tadi dah. Hadis ni ada 3 keratan, 3 ayat dia panggil. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak ada perkataan yang baik yang dia nak perkatakan, maka hendaklah ia diam. Seolah-olah Nabi SAW nak menafikan iman daripada mereka yang berkata dengan perkataan yang tidak baik, kecek, mengaruk, gapo semua sekali itu. Seolah-olah Nabi nak nafikan iman. Jadi kalau kecek benda baik, kalau tak ada benda baik duk dia. Kalau kecek 3 jam ni baik berlaku kau. Ya, orang ngajar sejam tu berasa tak ada orang nak royak dah gambar nama. Nak royak benda baik. Tu prepadah tu daripada rumah tu. Sedia daripada rumah. Ada setengah orang lah baru-baru tak biasa kuliah boleh jadinya. Apa setengah jam tak masuk esok, mau tak ada arah nak royak gapo dah. Nak royak benda baik. Nak royak, nak kecek benda baik berlaku ni payah. Tak, nak setengah jam benda baik berlaku payah. Boleh faham dah? Tapi amo insya-Allah kalau demo nak 3 jam, amo boleh 3 jam. Alik demo tak lawannya boleh royak kita insya-Allah. Engko kitab ni panjang, tak kau baca. Apa? Dia sebenarnya ngajar ni, kalau dia maizuk molek, tak khabar kerja. Apa dia ni? Masa ambo duk belajar di Mesir, orang suat daurah pengajian hok jenis orang panggil terik sari. Pagi hingga petang berhenti mata. Boleh romo insya-Allah. Ada orang dengar tak sih? Baik. Jadi nak ayat kata benda baik ni payah kita nak kecek itu benda baik berlaku. Tu dia.
Jadi kalau orang tu orang panggil tak ada modal apa benda baik, tiba-tiba dia boleh kecek 2 jam 3 jam tu, gapo dia kecek? Benda baik berlaku kalau lagu tu. Jadi seolah-olah Nabi SAW menafikan iman. Seolah-olah dah. Jangan duk kata murtad pula, kecek buah ni murtad pula, tidak gitu. Seolah-olah Nabi menafikan iman daripada orang yang kecek mengarut. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Itu yang ketiga. Baik. Lagi sabdanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Galik kita dah. Kena hamba sebut sallallahu alaihi wasallam baru. Nah. Dia setiap kali lah dia tak boleh puas sebenarnya. Nah, dia tak boleh boring. Kalau sebut nama Nabi acak-acak, tak berkat kehidupan kita. Sepatutnya kalau sebut nama Nabi acak-acak, nama Rasulullah acak-acak ni sepatutnya kita suka untuk sama-sama kita selawat. Nah, dan ada cerita-cerita dalam kitab Jawi lah. Ada ulama-ulama ni. Nah, ada ulama-ulama ni apabila dia menulis kitab, maka dia tulis semua. Dah, kata yang selawat tu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, setiap kali jumpa nama Nabi, setiap kali jumpa nama sebut Rasulullah, maka dia akan tulis. Kalau kita pun kadang-kadang tulis betul dah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang berasa malah. Tapi ada ulama-ulama ni, orang panggil khamak, ulama-ulama dululah. Dah. Ada ulama-ulama dulu ni apabila dia menulis, maka dia tulis sama sallallahu alaihi wasallam. Gigi sikit sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tulis kitab bahasa Arab, walaupun dia tulis kitab kenaan dengan kitab fiqh semua. Dah. Jadi apabila mati duduk dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala beri mimpi kepada orang hidup. Beri mimpi kepada orang hidup ni, mimpi ulama tu duduk senelene dalam kubur. Maka mimpi ni tanyalah. Nah, apa kau di antara penyebab? Di antara penyebab yang Tok Guru ni duk senelene dalam kubur. Dia bagi tahulah. Dia kata di antara sebabnya apabila aku menulis, maka aku tidak rasa jemu untuk menulis nama Rasulullah dan untuk menulis selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Jadi nama Nabi ni kalau kita dengar acak-acak jangan jemu. Bahkan kita menunggu-nunggu nama Nabi ni untuk sama-sama kita selawat. Baik, tahu belakang dah galik. Nah, galik. Tak ingat-ingat nak selawat. La yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. La yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tulis itu tuan-tuan. Sama juga hadis ni riwayat Bukhari. Hadis rawahul Bukhari daripada hadis Abu Shuraih tadi. Daripada hadis sahabat Nabi yang bernama Abu Shuraih. Artinya tiada sempurna iman seorang hamba. Tu dia terjemuh bela-bela dia hura dah tu. Sebab kalau kita terjemuh harfi, dia panggil terjemuh tak lari, kata dia tidak beriman seorang hamba. Tapi dia terjemuh tu bela-bela hura dah.
Lebih dah. Sebab boleh kata hampir ke semua ulama menanggung makna tidak beriman di sini dengan makna tidak sempurna iman. Nah, boleh bang? Tiada sempurna iman seorang hamba sehingga tetangganya terselamat daripada segala kejahatannya. Hadis ni pun sama jugalah, seolah-olah Nabi SAW nak menafikan iman daripada orang yang tidak selamat jirannya daripada kejahatan-kejahatan dia. Tak. Jadi berat jugalah kalau tengok main la yu'minu tak sedap lah kita dengar. Nah, kalau buat jahat kepada jiran, buat khianat kepada jiran ni, acak kali Nabi sebut la yu'minu ni. Tidak berimeh. Walaupun jumhur ulama mentafsirkan tidak sempurna iman. Baik. Jadi sehingga tetangga artinya jiran tadi terselamat daripada segala kejahatan. Baik, segala. Semua kejahatan dia, semua tindakan yang tidak baik daripada dia. Kalau dia buat baik setengah-setengah, tapi dalam masa yang sama dia khianat. Apa tahi dia tolong jiran dia, tapi tak kena lagu dia khianat. Tak akan sempurna iman. Nah, selagi mana apa dia ni terselamat daripada semua sekali kejahatan dia. Apa maksud semua kejahatan di sini? Sama ada kejahatan yang dibuat dengan tangan dia, ataupun kejahatan yang dibuat ataupun yang dikata melalui lidah dia, ataupun kejahatan yang dia niat di dalam hati dia. Tiga-tiga sekali. Boleh tak? Semua kejahatan, bukan semua kejahatan kan? Tak, sama ada kejahatan yang dibuat melalui tangan dia, terselamat jiran dia. Sama ada kejahatan yang disebut melalui lidah dia, kata-kata yang menyakiti dan sebagainya. Ungkitan kita kepada dia, duk bakit benda kita tolong pada dia, tu kejahatan juga. Dan walaupun kejahatan yang terkandung dalam hati kita, lagu mana kejahatan yang terkandung dalam hati? Tak buat dengan tangan, tapi dalam hati tu ada berasa gerai, nak marah, nak khianat. Ke aku ada ke orang ke aku angin tayar ke? Tu dia. Tu dia panggil kejahatan dengan lidah, walaupun dia tak buat sekalipun. Sebab apabila dia ada niat itu tubik lalu lidah, walaupun tak siapa tak buang angin tayar, tapi tidak mustahil. Apabila dia ada keinginan lagu tu, syaitan duk hasuk, akhir sekali cabut angin tayar dia. Jangan sebut lagu tu. Ai gerai aku lama ke aku apa dia bocor tayar ke? Nah, bocor tayar ni memang tak bahaya. Tak bahaya, memang tak lagi. Kalau kerak tali berik tu memang bahayalah. Setakat bocor tayar, buang angin. Buang angin naik tak boleh. Kereta tu jelah, tidak bahaya. Tapi kejahatan lah tu. Baik. Sabdanya lagi, la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Dia ada lagi sambungnya itu, summa yaqulu Abu Hurairah, sebab terjemahan dia ada. Tek arak tu dia sebut tak habis. Tek arak, hadis Nabi hak arak tu dia sebut tak habis, tapi dalam terjemahannya ada. Tak apalah, hamba baca semua. La yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Thumma yaqulu Abu Hurairah, ma li arakum anha mu'ridin. Wallahi la adribanna biha baina aktafikum. Dia kata, wallahi la adribanna baina aktafikum. Tu baru habis tek bahasa Arab. Sebab terjemahan tu ada. Hadis ni daripada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ni
dia sentiasa dikunjungi oleh para sahabat Nabi lah. Nah, oleh kerana dia banyak menghafal hadis Nabi SAW. Dan boleh kata hadis paling akhir sekali, nah, yang ditahdis ataupun dibaca oleh Abu Hurairah kepada para sahabat Nabi-Nya, di antaranya ialah hadis yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, akan masuk syurga mana-mana orang yang ada iman sebesar debu dalam hati dia. Nah, ataupun dalam satu riwayat lain, yadkhul jannata man qala la ilaha illallah, akan masuk syurga mereka yang mengucap dua kalimah syahadah, mati dalam iman. Ya. Di hadis ni Abu Hurairah ni dia taruk tak goyak. Dia tak goyak. Jadi akhir sekali saya nak Umar kita tanya dia, gapo lagi hadis-hadis Nabi yang tak goyak? Dia kata supaya salah nak goyak. Katanya Sayyidina Umar kalau betul-betul dengar daripada Nabi mau kena goyak, pun tidak aku katuk. Sayyidina Umar nak katuk semua kan. Habis orang. Hari tu nak cerita orang Tino jatuh pipi tangan dalam pasar tu tak? Gitu kan nak katuk juga. Awak tu kata laki bini ni. Baru nikah. Awak tu kata. Sayyidina Umar kata tak mau klik pipi rumah lah. Duk PP sini orang tak tahu, duk ngupak demo lah. Nah, demo tak tahu. Mun tu nikah. Sebab tu nikah tu sebenarnya kalau ada pitih, bewah besar comel lah. Panggil belakang, boleh jamu orang. Dah pentingnya ijtihad tu. Siapa kok dalam mazhab Maliki lah. Dalam mazhab Maliki dia kata nikah tak ada saksi pusuh. Tapi wajib kena ijtihad. Wajib kena war-warkan kepada orang. Dia kata gitu. Mazhab Syafi'i tidak sah kalau tak ada saksi. Ada mazhab Maliki, mazhab Malik. Nah, dia kata nikah jangan duk buat. Dia kata nikah ni, akad nikah ni tak ada saksi pun tak apa. Tapi dia ganti dengan apa dia? Mesti diwar-warkan. Wawal lagu mana suruh ti email umum atas mimbar ko? Tak bisa ngabuk. Kalau backwah banyak ibu kalau. Jadi kalau backwah dia lah bawah tu. Jadi sebab itulah untuk tidak menimbulkan fitnah gapo ni. Nah. Dia kalau berikat dia tak siwi duk cerita kat orang mana. Ni hok orang artis ni kadang-kadang baru merisik itu gagal seluruh Malaysia dah. Dia kalau merisik ko kalau tunai gapo dia tak siwi duk war-warkan sangat benda tu. Pasal apa? Kalau tak jadi ngok malu kat orang. Dah jatuh maruah dia orang tino sebab gagal seluruh Malaysia tiba-tiba tak jadi nikah. Tak jadi nikah tu kata alik tino ni suwi lagu mana. Tu banyaklah tuduhan-tuduhan yang berlaku tu. Jadi maknanya kalau kita ada piti banyak, bewah besar pun tak apa, comel. Panggil ramai. Nah, malah 5 ekor lembu pun tak ada masalah. Panggil ramai, panggil belakang mari, putih pasal putih. Lah ni tak boleh, mai tak boleh. Kalau boleh lah. Kalau boleh. Dia digalakkan dalam Islam. Supaya menghilangkan fitnah tadi. Orang boleh tahu belakang nikah dah dua ninya. Nikah dah dua ninya. Barulah nak pepe tangan kop gapo ko, baru tak apa. Ni dak tak ada bunyi nikah tiba-tiba pergi supermarket tu pepe tangan. Lagu mana bodoh dua orang. Masa mana nikah? Timbul lalulah dia punya fitnah tadi. Baik. Jadi Sayyidina Umar ada kau dak hadis untuk ayat kau orang lagi? Dia tanya Abu Hurairah.
Abu Hurairah kata, ai tak nak royak subuh salah, tak royak tak kena. Mungkin dengar daripada Nabi. Kalau gitu Sayyidina Umar kata, kalau betul-betul dengar daripada Nabi, kena royak. Kalau tidak aku katok. Katok lalu. Dia nak katok sama, ada sahabat Nabi kan? Ada banyak laku cerita lain tak? Ada sahabat goyak pun dia nak. Dia katok juga. Payah basuh kalau ke mana. Ada ke sahabat Nabi mari rumah dia. Lama dia jadi khalifah. Sahabat Nabi mari rumah dia ni, maka apa dia ni wisalah 3 kali. Wisalah 3 kali, Sayyidina Umar duk gali dengan anak bini dia ni, tak dengar. Tak dengar, tinggal rumah lah, gilah kahwin tu. Maka adalah orang mari royak, wahai khalifah, ada orang mari wisalah tadi. Dia pun gaduh-gaduh turun rumah, pergi cari kahwin tu. Nah, pergi cari kahwin tu, tak silapnya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Bapa mau baliknya? Dia kata saya dengar daripada Rasulullah kata pergi rumah orang wisalah kat 3 kali je. Kalau wisalah kat 3 kali tuan dia tak jawab, klik. Mau dengar daripada Rasulullah? Dengar. Siapa dia lagi hak boleh menyaksikan bahawa betul-betul mau dengar hadis ni daripada Rasulullah? Kalau mu tak boleh bawa saksi, aku katuk mu. Katuk juga. Nak katuk juga. Nyanyi lah kata. Hak tadi Abu Hurairah tak si bergoyak pun nak katuk. Bergoyak pun nak katuk. Adakah dia merasakan bahawa Abu Musa tadi kecek pelawak? Tidak. Tidak gitu. Sahabat ni dia sama-sama dia dak. Dia tak kata orang tu kecek pelawak, orang ni kecek pelawak, orang ni kecek benar. Tak. Bahkan sahabat kata kunna la nukazibu ba'd la yukazibu ba'duna ba'd. Kami para sahabat ni kami tidak menghukum dusta akan orang lain. Nah, para sahabat ni dia kecek benar, dia tak aduk, dia tak pelawak. Sahabat-sahabat Nabi, ramai-ramai sahabat Nabi tu kecek tak pelawak. Boleh? Kita tak boleh bayar lagu mana masyarakat dididik oleh Rasulullah yang beratus ribu orang ni tak kecek pelawak ni, tak kecek nipu ni. Masya Allah. Lepas tu pasal apa Sayyidina Umar main lagu tu nak katuk tadi? Dia takut kawan tu tersalah dengar. Tu sebenarnya. Jadi sebab itulah dia perlu pada saat siapa dia kau yang boleh menyaksikan, yang menyokong apa yang mu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tanya tu depan orang ramai. Abu Musa dah beratlah. Dia katuk kau malah hari ni ya. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Maslamah. Dia angkat tangan, wahai khalifah, dia kata, saya pun mendengar hadis tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru tak kena katuk. Baik. Akhir sekali Abu Hurairah pun ayatlah hadis. Apa dia ni, yadkhulul jannata man kana fil qalbihi mithqalu zarratin minal iman. Ataupun yadkhulul jannata man qala la ilaha illallah. Riwayat lebih kurang lagu itulah. Akan masuk syurga mana-mana orang yang ada walaupun sebesar debu iman dalam hati dia, ataupun akan masuk syurga orang yang mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak ada perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Jadi apabila dia royak lagu tu, okey, boleh terimalah. Maka sahabat ada pula tanya kepada Abu Hurairah, bapa tak royak kat orang hadis ni? Bapa tak cerita kepada orang hadis ni, sedangkan hadis ni hadis Nabi, mu dengar sendiri daripada Nabi. Bapa tak royak kat orang? Dia kata, aku takut at-tawakkul. Tawakul ni maknanya takut ada dari kalangan umat Nabi Muhammad ni serah bulat-bulat. Apa makna serah bulat-bulat? Tak apalah, kita tak semaya best sekalipun, tapi mengucap 2 kalimah syahadah boleh masuk syurga juga akhirnya. Dia takut jadi gitu. Dan dia kata ta'assuman ni takut berdosa kerana menyembunyikan ilmu. Dia goyak pada akhirnya. Tak goyak kenapa? Takut berlaku tawakul,
takut orang panggil tawakal atas darat lagu tu. Tawakal yang tidak kena tepat lagu tu. Royak apa? Royak kerana ta'assuman, kerana apa? Kerana takut dosa menyembunyikan ilmu. Baik. Jadi hadis ni daripada Abu Hurairah tulis situ. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadukum jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidarihi. Thumma yaqulu Abu Hurairah, ma li arakum anha mu'ridin, wallahi la adribanna biha baina aktafikum. Tu sambungnya. Mau sengaja baca tu pasal terjemuh dia. Nah, artinya jangan sekali-kali seorang kamu melarang tetangganya memasukkan sebatang kayu pada tembok rumahnya. Ada berapa nyo tu? Dua nyo. Jangan sekali-kali seorang kamu melarang tetangganya, artinya jirannya, memasukkan sebatang kayu pada tembok rumahnya. Nyo siapa? Memasak. Betul. Pasok. Betul? Yaghriza. Betul. Memasak sebatang kayu pada tembok rumahnya. Nyo mana hak kedua tu? Apa? Kau lari buat gapo rumah dia sendiri. Kalau kita tengok jiran kita pasok kayu atas dinding rumah dia, maka mu jangan lari. Perlu royak kau lagu tu. Lari buat gapo rumah dia. Nyo ni nyo siapa ni? Nyo seorang kamu tu. Apa makna? Tapi faham molek dah. Jangan gaduh cenderung. Hadis ni apa dianya tidak hadis sahih, memang hadis sahih. Tapi tidak diamalkan oleh Imam Syafi'i. Ni kena faham molek dah. Pasal apa tidak diamalkan? Pasal dia bertembung maknanya dengan beberapa hadis yang lain. Cuma tidak disebut. Muka perbahasan reka-reka dah. Sebab tu kita kena faham, kita jumpa hadis sahih gapo tu bukan makna hadis sahih kita terus beramal. Sebab ulama-ulama ni kadang-kadang meninggalkan hadis yang sahih, walaupun hadis sahih tapi dia tidak mengamal dengan hadis tersebut kerana hadis lain tu ataupun dalil-dalil lain yang lebih kuat di sisi dia. Faham tak tu? Sebagai contoh Al-Imam Malik. Imam Malik ni ada beberapa hadis dalam kitab Muwatta dia. Nama kitab hadis kitab Muwatta, Al-Muwatta, Muwatta Malik. Kitab Imam Malik soalnya kitab Muwatta lah. Kitab hadis. Kitab hadis serta kitab fiqh lah. Banyak hadis-hadis hak dia sendiri riwayat. Bukan setakat dia, hak lepas daripada dia, Bukhari pun riwayat, Muslim pun riwayat. Mana hadis ni darjat tinggi lah. Dia pun riwayat, Bukhari pun riwayat, Muslim pun riwayat. Tapi kadang-kadang dia tidak beramal dengan hadis tu. Bukan mana menolak hadis. Mana boleh kita kata ulama-ulama besar ni menolak hadis? Pasal apa? Pasal dia bertembung dengan dalil-dalil yang lain yang lebih kuat di isi dia. Isi dia lah. Di antaranya hadis dalam kitab Muwatta. Ni panjang benarnya kalau kita nak bahas berkenaan dengan hadis, pengamalan dalam hadis ni kan. Syarat nak beramal dengan hadis ni banyak. Bukan mana kita beli kitab Jafar Awah kok belek-belek himpunan hadis sahih. Himpunan hadis sahih ada terjemuh, baca jolo.
Bukan lagu tu tuan-tuan. Tak kena sakit tu. Tak. Cuba tengok contoh amun nak sebut. Al-Imam Malik dalam kitab Muwatta' dia meriwayatkan di antaranya hadis sabda Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan juga pembeli ni, hadis memang riwayat Imam Malik, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Hadis tersangat-sangat sahih. Boleh? Penjual dan juga pembeli dia ada peluang lagi untuk dia bubarkan akad jual beli selagi mana dia tak tinggal tempat dia jual beli. Kalau dalam kedai kok, lagi mana pembeli tak tubik daripada kedai walaupun dah akad jual beli, maka dia ada hak untuk membubarkan jual beli. Dia panggil khiyarul majlis. Hadis ni diamalkan oleh Al-Imam Syafi'i. Memang dalam mazhab Syafi'i lagu tu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita dah akad jual beli, lagi mana kita tak tubik daripada kedai, lepas maka kita berasa sayang pulak pitih kalau lagu mana tak tahulah. Di jumpa tuan kedai semula, amo nak pulai balik pitih, cancel. Hak dia. Tuan kedai kena terima. Kecuali masa akad jual beli tadi, masa akad jual beli tu tuan kedai tanya, lagu mana? Nak cancel kau tak siap cancel? Ada dah lepas ni. Kalau gitu tak boleh. Tapi kalau semata-mata akad jual beli, tak ada royak gapo, lepas tu selagi mana kita tak tahu, walaupun duduk lama dalam kedai tu, duduk sejam lagi dalam kedai, dah akad jual beli lama, buah lejabi ikat juhumna dah. Tapi berasa menyesal ataupun pitih tak ada nak beli benda lain, kalau lagu mana pergi jumpa dengan tuan kedai, ambo hak nak guna hak ambo nak bubarkan jual beli. Tuan kedai terpaksa bagi hak tadi. Bukan alik tuan kedai, bukan alik pembeli saja, penjual pun sama. Contohnya barang so je dalam kedai ni. Penjual baru ingat, ada orang duk tanya dah. Jangan orang dah mari nak jual ke orang lain. Tak ingat jual kepada orang ni. Baru teringat, kita pun panggil, sebenarnya kita tu hak ambo ada orang tanya marinya. Boleh? Ambo nak guna hak ambo untuk cancel jual beli. Boleh juga. Jadi Tuhan bagi hak dua pihak tadi. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i lagu tu. Hadis ni diamalkan oleh Al-Imam Syafi'i dan juga beberapa mazhab lagi. Tapi Imam Malik, hadis ni hadis yang sangat-sangat sahih. Dia riwayat dalam kitab Muwatta', bukan setakat dia, Imam Bukhari lagi, Imam Muslim dan beberapa imam lagi riwayat hadis ni. Tapi Al-Imam Malik dia tidak beramal dengan hadis ni. Dalam mazhab Maliki tak ada hak. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Malik ni, kalau dah berlaku jual beli walaupun duduk dalam kedai sekalipun tak boleh bubar dah. Faham? Hadis jelas tu. Pasal apa? Pasal Al-Imam Malik dia kata, bagi saya hadis ni telah bertembung dengan dalil yang lebih kuat di sisi saya, bukan di sisi orang lain, di sisi saya berbanding dengan hadis ni. Gapo dalil bagi Imam Malik? Iaitu amalu ahlil Madinah. Amalan penduduk Madinah hak turun-menurun, kata dia, daripada zaman sahabat, zaman tabi'in sampai ke dia ni, amalan penduduk ahlil Madinah apabila dah berlaku jual beli, maka mereka menghukumkan tak boleh bubar dah jual beli. Jadi bagi dia dalil tu lebih kuat daripada hadis sahih tadi. Faham tak tu? Jadi sebab itulah faham ulama ni penting. Rujuk kepada kitab-kitab ulama ni penting. Amun nak sebut sekali lagi, sangat-sangat tak betul tuan-tuan
Gi beli kitab kedah himpunan hadis-hadis sahih, klik baca terjemah hukum lagu ni hukum. Tu bukan, tu salah tuan-tuan. Salah benar lagu tu. Panjang hadis ni walaupun hadis sahih, tapi hadis ni maksud gini. Maknanya kalau jiran kita kita kata dia nak buat gapo, buat garah apa jenis perumahan. Okey, perumahan kita kata mogok perumahan hok jenis orang panggil umur tereh umur semidi lah, mogok pagar rapat-rapat lagu tu lah. Baik, jiran kita nak buat garah kereta ko, maka dia nak sakut besi dia tu nak paku dinding kita. Berdasar kepada hadis ni kata Nabi SAW, kita tak boleh lari, sila. Kena beri kebenaran kepada dia. Faham ke tak? Hadis nak raya besar lah hak jiran tu nya. Okey. Batulah katanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, mengapa saya melihat kamu sekalian kurang setuju dengan perkara itu? Apabila Abu Hurairah royak hadis ni kepada para sahabat, kepada para tabi'in, maka tak puas hati lagu ni weh. Dah demo nak buat garah rumah demo, nak buat puh rumah demo, tiba-tiba Allah besi takut dinding kita paku situ. Boleh faham? Demi Allah, katanya Abu Hurairah, aku akan meletakkannya ke atas bebanan kamu. Mu setuju tak setuju, mu kena terima ni, katanya. Setengah ulama pula berpendapat bahawa perkara itu menjadi wajib. Apa makna perkara itu menjadi wajib? Wajib kita kena beri kebenaran kepada dia. Kata setengah ulama. Boleh? Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga beberapa mazhab lagi tidak mengamalkan dengan hadis ni. Pasal apa? Pasal ada hadis-hadis lain pula. Hadis lain kata lagu mana? Di antaranya la yahillu malum ri'in muslimin illa an tibi nafsihi. Hadis sahih juga. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan rela hati daripada dia. Jadi dia tu nak paku dia punya apa? Garah dia tu paku dinding kita. Dinding kita harta siapa? Harta kita. Tak halal dalam Islam kecuali dengan rela hati daripada kita. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga beberapa ulama mazhab lain, dia kata dalil yang mengatakan tak boleh tu lebih kuat daripada dalil yang mengatakan boleh. Tapi sini Imam Ghazali ni ulama mazhab Syafi'i. Lepas dah Imam Ghazali mazhab ulama Syafi'i, adakah dia setuju dengan pendapat yang berpegang kepada hadis ni? Tidak. Tapi dia bawa hadis ni bukan nak isbatkan hukum tadi, bagi dia pun tak boleh juga. Cuma dalam hadis ni dia nak royak bahawa besarnya hak jiran tu je. Faham molek dah? Hak jiran tu sangat-sangat besar. Siapa tahap tu? Dah, siapa tahap Nabi kata kalau dia nak paku apa-apa di dinding rumah kita, kena bagi. Faham ke tak tu? Ni ilmu ni tuan-tuan, jangan dok anggap benda mesik. Bukan nak ugut nak gapo, ilmu hadis terutamanya. Dak, kita kena ngaji juru benar. Nak ngaji hadis, dia kena ngaji mustalah hadis dulu. Ada ilmu mustalah hadis pula. Gapo nama pula ilmu mustalah hadis tu? Kalau situ kita kena hurah dah, tak sudah agahlah hamba nak baca hadis sendiri tuan-tuan. Nama ilmu pun kita tak kenal lagi. Nak belajar hadis mesti belajar ilmu mustalah hadis. Okey, nak belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, nak belajar ilmu nahwu sarah pula. Ilmu gapo pula situ? Duk main nak kenal nama ilmu baru. Kononnya nak beramal, nak faham hadis sendiri. Nak kenal ilmu tu, ilmu-ilmu yang diperlukan untuk kita memahami hadis. Banyak lagi lah ilmu-ilmu. Dan untuk memahami hadis ni bukan
Dia ginilah, kalau kelas kita nak faham hadis kena tengok terjemuh. Tak usah lah. Bukan tarah nak faham hadis tuan-tuan. Kalau kita nak faham hadis melalui terjemuh kod Melayu, bukan tarah kita tu nak faham hadis tu. Ulama-ulama tidak perlu terjemuh apa dah. Dia tengok hadis tu dia faham lah dah. Berdasar pada ilmu-ilmu yang ada pada dia tu, dia tengok hadis pitah lalu dia faham dah. Baca sekali, bukan ulama, bukan setakat faham, dia hafal pula hadis-hadis nanti. Dah, ambo sengaja sebut ni sebab zaman mutaakhir ni orang kita suka buka Facebook, buka laman web gapo, suka beli kitab hadis baca. Bukan tak boleh tuan-tuan, tapi kena belajar, kena mengaji juga benar dah. Bukan cara dalam Islam kita tu kita nak faham satu hukum dengan kita beli Quran hak terjemah, dengan kita beli hadis hak terjemah tu bukan cara, jauh lagi, sangat-sangat jauh lagi daripada ilmu yang sebenarnya untuk kita mengeluarkan hukum-hukum daripada Quran Sunnah. Jauh lagi. Baik. Jadi sebab tu kalau kita ngaji kitab fiqh, walaupun nampak tak sama dengan hadis ni. Hak Imam Nawawi sebut dalam kitab ni, hukum hak dia sebut ni nampak tak sama dengan hadis hak kita jumpa ni. Ada Imam Nawawi jumpa belaka dah hadis tu. Cuma dia buat penilaian, dia boleh mengeluarkan natijah hukum lagu tu. Hak kita duk baca hadis, hak terjemuh gapo tu, ulama-ulama besar hafal belaka dah tu. Kita baru jumpa je. Wallahu taala alam bisawab. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa akhrijna bihi minaz zulumati ilan nur. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyyan wa la mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.